Paparan Utama Nasional 8, 6 Mac. MAS pasang sistem penjejakan pesawat ikut masa sebenar. Malaysia perlu lebih ramai inovator pacu ekonomi. Penerima BRIM boleh buat tuntutan tunai di cawangan BSN. Perinciannya menyusul selepas ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak atas kapasiti peribadinya telah memfailkan saman fitnah terhadap anggota Parlimen Petaling Jaya Utara Tony Phua dan pemilik portal online mediarakyat.net Chan Chi Kong. Saman yang difailkan semalam di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Sivil Kuala Lumpur itu berhubung isu One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Media memperoleh red saman itu hari ini. Menurut Peguam Datuk Muhammad Hafarizam Harun yang mewakili Datuk Seri Najib, pihaknya akan menyerahkan red saman itu kepada Peguam kedua-dua defendant hari ini. Dalam pernyataan tuntutan itu, Datuk Seri Najib mendakwa pada 13 November tahun lepas, Phua sebagai seorang penceramah utama pada Majlis Makan Malam Kutipan Dana DAP telah memberi ucapan berhubung isu 1MDB dan rakaman ucapan itu telah dimuat naik di laman YouTube dan laman web Media Rakyat. Perdana Menteri mendakwa rakaman itu kemudiannya juga telah dikongsi di laman Facebook defendant. Ia didakwa mengandungi perkataan-perkataan yang merujuk dan berkaitan yang memfitnah Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Antaranya membawa maksud Datuk Seri Najib sebagai plaintiff telah merompak duit rakyat berkaitan urus niaga 1MDB. Perkataan-perkataan itu disifatkan sebagai fitnah yang amat serius dan menyebabkan beliau dibawa ke skandal awam, kebencian dan penghinaan oleh kawan-kawan, kenalan dan masyarakat awam di dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Juga menyebabkan ketegangan hubungan antara rakyat dan pihak antarabangsa dengan plaintiff. Sehubungan itu, Datuk Seri Najib menuntut ganti rugi am, teladan, kos dan perintah injuksi bagi menahan defendant pertama dan kedua atau ejen-ejennya daripada menerbitkan lagi perkataan-perkataan fitnah itu terhadapnya. Beliau juga menuntut supaya Phua dan Chan menerbitkan permintaan maaf secara bertulis yang diterbitkan di akhbar dan majalah yang akan dikenal pasti oleh plaintiff dalam bentuk dan istilah yang akan ditetapkan oleh plaintiff. Dan seterusnya mengeluarkan rakaman ucapan di laman sosial dengan serta-merta daripada tarikh penghakiman. Pembicaraan ke atas Vivian Lee atas tuduhan mempersenda umat Islam dan bulan Ramadan akan diteruskan di Mahkamah Session Kuala Lumpur 13 Julai ini. Prosiding kes tetap diteruskan walaupun tanpa kehadiran bekas teman lelakinya yang juga penulis blog Alvin Tan di mahkamah. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Yong N kepada Hakim Abdul Rashid Daud. Alvin Tan gagal hadir kali pertama ke mahkamah pada 13 Jun tahun lalu bagi sebutan kes itu. Mahkamah bagaimanapun mengeluarkan waran tangkap terhadapnya selepas gagal mengembalikan pasport yang dipohonnya bagi tujuan penggambaran dokumentari di Singapura. Pihak pendakwaan juga memaklumkan mahkamah akan mengemukakan 4 atau 5 saksi. Pada 18 Februari lalu, Mahkamah Persekutuan membebaskan Alvin dan Vivian daripada satu pertuduhan menimbulkan permusuhan antara penganut pelbagai agama melalui perbuatan memuat naik gambar menghina umat Islam ketika Ramadan melalui Facebook. Bagaimanapun, dua lagi pertuduhan terhadap kedua-duanya kekal. Mereka didakwa mengikut akta hasutan kerana menyiarkan gambar dengan kapsion menyentuh sensitiviti agama dan perkauman selain satu pertuduhan menyiarkan gambar pornografi dalam Facebook. Syarikat Penerbangan Malaysia MAS telah memperkenalkan sistem muat turun data penerbangan setiap 15 minit bagi menjejaki pesawat mengikut masa sebenar. Ia sebagai langkah meningkatkan keselamatan pesawatnya. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai, arahan pemasangannya juga sebagai tanda Malaysia menyokong kuat penggunaan sistem penjejakan masa sebenar itu. Bercakap pada taklimat media di Putrajaya bersempena genap setahun insiden MH370, katanya Malaysia ketika ini bekerjasama dengan Australia bagi penggunaan sistem berkenaan. Oktober lalu, cadangan sama telah dikemukakan kepada Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO
sempena mesyuarat Majlis Pertubuhan itu di Montreal, Kanada. ICAO menyambut baik dan telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menganalisis pemasangan sistem itu pada semua pesawat komersial antarabangsa. Keputusan mengenainya akan diumumkan menjelang 31 Ogos ini. Berhubung misi pencarian MH370, Datuk Seri Liau berkata kerajaan akan terus menyokong usaha itu. So what I want to say is that on this anniversary day, the investigation is going on. I'm waiting for the investigation report. So I think monetary-wise, we are prepared to support the search. Malaysia, in fact, we have supported the search for the past 1 year. So we'll continue to support this search. Beliau menyatakannya dalam temu bual bersama wartawan Reuters, penyiasat antarabangsa masih mencari jawapan penyebab pesawat Boeing itu menyimpang beribu batu daripada laluannya sebelum penerbangan berakhir di Lautan Hindi. Pencarian dijangka berakhir Mei menurut Pusat Penyelarasan Agensi Berita Bersama JACC di Australia. Setahun berlalu, nasib pesawat penerbangan Malaysia MH370 belum diketahui. Waris penumpang yang terlibat masih menagih jawapan yang belum menyaksikan sebarang petunjuk baru. Seperti dinyatakan sebelum ini, Malaysia terus bersama China dan Australia memberi komitmen dalam pelbagai bentuk untuk mencari noktah misteri itu. Pengumuman yang dibuat pada 29 Januari lalu oleh Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam menyatakan yang pesawat Boeing 777 itu kemalangan dan kesemua penumpang dan krunya dianggap terkorban. Ia membuka laluan kepada syarikat penerbangan membayar pampasan kepada waris mangsa. Dalam pada itu, pencarian dasar laut telah dilakukan seluas lebih 1/3 daripada kawasan pencarian yang ditetapkan. Dijangka sehingga Mei, kawasan pencarian dasar laut dapat mencapai sehingga 60,000 km persegi. Dalam menyelaras usaha berterusan pencarian MH370, kerajaan mengambil inisiatif membentuk 4 jawatan kuasa peringkat kementerian. Penubuhannya pada 5 April 2014, hampir sebulan selepas kehilangan MH370. Jawatan kuasa itu menyediakan maklumat berkaitan operasi mencari dan menawarkan pelbagai bentuk sokongan kepada misi pencarian. Jawatan Kuasa Koordinasi Komunikasi dan Media yang diketuai Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari berfungsi sebagai medium komunikasi negara terlibat dan penyaluran maklumat kepada keluarga dan masyarakat. Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin pula mengetuai Jawatan Kuasa Waris Penumpang bertanggungjawab memenuhi keperluan dan kebajikan waris penumpang termasuk yang berada di China. Bagi menyelaras dan menyiapkan laporan siasatan interim dari segi teknikal dan menyelaras hal ehwal logistik operasi mencari, Jawatan Kuasa Teknikal dan Logistik dibentuk dan diketuai oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Aziz Kaprawi. Akhir sekali, Jawatan Kuasa Kerahan Aset yang berfungsi menguruskan hal ehwal berkaitan penghantaran aset untuk operasi mencari diketuai Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri. 4 jawatan kuasa ini seterusnya bekerjasama dengan rakan-rakan negara asing yang terlibat dalam operasi fasa baru dan berhubung terus dengan Pusat Agensi Kerjasama Australia JACC. Dari segi penyaluran maklumat ni perlulah diteruskan dengan adanya komitmen oleh ketiga-tiga pihak. Apabila kita dapat satu maklumat yang dahulunya, kita akan salurkan dulu kepada NOK sebelum kita sebarkan kepada media. Dengan itu, kita boleh memastikan penyaluran maklumat tersebut dapat diketahui oleh mereka dahululah. Apabila pencarian itu beralih ke Lautan Hindi, kita juga terlibat menghantar aset-aset kita dari segi aset-aset bagi mencari surface search pencarian paras laut. Dan ianya apabila memasuki kepada fasa selanjutnya iaitu pencarian di bawah laut, kita telah mengekalkan beberapa aset-aset kita iaitu antaranya KD Leque dan selepas itu kita mengekalkan bunga emas 6. Misi pencarian diteruskan sehingga kini dan keempat-empat jawatan kuasa ini terus berfungsi sebagai pusat penyelarasan maklumat penting merangkumi pelbagai aspek yang perlu diketahui oleh waris keluarga
dan orang awam serta masyarakat antarabangsa. There's a lot of very smart people and very capable people working on this project. Selepas ditunda selama kira-kira 22 hari di dasar laut di selatan Lautan Hindi ini. Ours is definitely a quantum leap in the industry. The only challenge is really the weather. Turut merasai bagaimana sukarnya tugasan ini. Insiden kehilangan pesawat MH370 itu tidak menjejaskan kemasukan pelancong sempena pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 2015 yang dijadual berlangsung 17 hingga 21 Mac ini. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz menjelaskan jumlah kehadiran pelancong ke Malaysia termasuk China menunjukkan pertambahan positif. Kalau orang pelancong Cina dah datang ke kita semenjak bulan 10, maknanya dia kian lama kian bagus, kian baiklah. Dan ini bulan Mac, bulan Februari, jumlah pelancong Cina pun ramai. Januari, Februari, Raya Cina baru-baru ni. Jadi saya ingat kalau inilah jumlah kehadiran yang positif, maka dia tidak akan menjejaskan yang ke-15 ni. It's a good sign. Ya, itu satu tanda baik. Ya. Dalam pada itu, 5.15 sudah bersedia menyambut ketibaan syarikat-syarikat pempamer dari seluruh dunia. 512 syarikat aeroangkasa dan maritim daripada 36 negara dalam mengesahkan penyertaan kali ini. Angka tersebut jauh melepasi sasaran 476 syarikat pempamer. Penyertaan syarikat pempamer meningkat 18% berbanding 433 syarikat penyertaan 5.13. 5.15 juga bakal mencatatkan rekod dalam siri penganjurannya dengan penyertaan terbesar 113 pesawat berbanding 78 pesawat sebelum ini. Selain daripada pesawat, penyertaan kapal juga mencatatkan angka terbesar iaitu 65 buah kapal. Menurut Menteri Pertahanan Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, penganjuran 5.15 bakal mencipta sejarah tersendiri dengan kehadiran Menteri Pertahanan ASEAN yang paling ramai melalui mesyuarat pertahanan ASEAN ADMM yang julung-julung kali diadakan semasa 5. Saya percaya bahawa ini satu peluang terbaik bukan sahaja untuk memastikan dari segi industri maritim dan juga aeroangkasa ni dapat dipromosikan, ia juga dapat memposisikan kita dan kelebihan yang ada kepada kita ni kepada dunia. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan jawatankuasa 5.15 peringkat menteri kali kedua di Langkawi. Tambah beliau, melalui inisiatif kebersamaan dalam ASEAN ini, pihaknya berharap 5.15 bukan sahaja dapat memperkukuhkan hubungan erat di kalangan negara anggota, tetapi juga merancakkan pasaran bagi industri maritim dan aeroangkasa pertahanan dan komersial di kalangan negara ASEAN. Selaras dengan pelantikan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN, elemen-elemen ASEAN turut diterapkan dalam 5.15, antaranya Forum Perniagaan ASEAN, Persidangan Penerbangan ASEAN dan Himpunan Belia ASEAN. 5.15 berlangsung dari 17 hingga 21 Mac 2015. Malaysia memerlukan lebih ramai inovator dan usahawan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ia dimensi yang perlu dibangunkan dalam usaha memajukan industri franchise dan menjana kekayaan negara. Inovator seharusnya dapat mempelbagaikan inisiatif bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi, malah dalam bidang sosial yang masih belum diterokai sepenuhnya. Ini penting dalam memacu ekonomi ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Dimensi ataupun dua jenis keupayaan yang amat penting untuk kita bangunkan. Yang pertama, kita perlu kepada innovators. Innovators dalam semua bidang. Bukan sahaja yang berkaitan dengan sains dan teknologi, tetapi dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang social innovators. Yang kedua, kita perlu
kepada entrepreneurs, keusahawanan. Iaitu mereka yang mempunyai mindset bukan nak cari kerja tetapi nak memberi pekerjaan pada orang. Mereka yang tidak mahu semata-mata makan gaji tetapi mahu menjana pendapatan. Perdana Menteri berucap merasmikan Menara Permodalan Nasional Berhad PNS di Bangsa South, ibu negara. Beliau turut mengingatkan usahawan franchise supaya menggandakan usaha dan memberikan perkhidmatan terbaik supaya pelanggan terus kekal bersama produk mereka. Untuk mencipta kejayaan, usahawan juga perlu mengurangkan kebergantungan kepada pembiayaan kerajaan semata-mata. Usahawan yang menggunakan dana sendiri untuk menguruskan perniagaan cenderung berusaha lebih gigih dalam mencapai kejayaan. Di samping itu, Perdana Menteri mahu PNS memajukan lagi industri franchise seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara di persada dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selepas itu menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rahah, Kampung Kerinci. Beliau turut diiringi Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepembangunan Datuk Seri Hassan Malik dan bekas Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar Datuk Raja Nongcek Raja Zainal Abidin. Lebih 5,000 jemaah turut menyertai solat Jumaat yang dipimpin Ketua Imam Masjid Ar-Rahah Ustaz Muhammad Akmal Abdul Aziz yang menyampaikan khutbah Jumaat bertajuk Ketegasan dalam Kelembutan. Antara intipati khutbah yang menjadi tumpuan adalah kelebihan menginfakkan harta ke jalan Allah, tanggungjawab masyarakat dalam membela kebenaran dalam dunia yang dipenuhi fitnah dan mencontohi kepribadian Saidina Abu Bakar dalam segala aspek kehidupan sebagai pemimpin yang disegani. Perdana Menteri petang tadi mempengerusikan mesyuarat Majlis Eksport Negara NEC di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Mesyuarat itu pertama kali diadakan sejak NEC ditubuhkan Disember tahun lalu. Mesyuarat berlangsung lebih sejam, antara yang hadir Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar dan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Douglas Unggah Embas. Majlis Ekspor Negara ditubuhkan untuk memantau dan meningkatkan prestasi ekspor negara. Ini termasuk memberi tumpuan kepada aspek seperti memperkukuh rantaian ekspor produk, infrastruktur, logistik dan pengeluaran. Penerima layak yang belum menerima Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM boleh menuntut secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN seluruh negara. Jelas Timbalan Menteri Keuangan Datuk Chua Tee Yong, kementeriannya sedang mengumpul data penerima yang layak dan diserahkan ke BSN. Kita akan mengedarkan senarai yang kita tengah kumpul, nama-nama yang patut menerima BRIM ini, yang saya lihat sekarang kita dah tengah typekan dan dihantar kepada semua cawangan BSN supaya mereka masih boleh menerima wang BRIM ini. Tetapi hanya di cawangan BSN. Jelasnya, isu ini berlaku disebabkan penerima tersilap mengisi borang permohonan menyebabkan kegagalan proses pengkreditan secara terus ke akaun mereka. Sebelum ini, wujud kekeliruan apabila kerajaan menerima lebih daripada 100 kiriman keratan surat tersebut yang sepatutnya tidak perlu dihantar kepada kerajaan. Penerima BRIM digesa membuat pembetulan dalam tempoh rayuan yang ditetapkan sehingga 31 Mac ini dengan menyatakan nombor akaun bank yang betul. Katanya, pembetulan tersebut adalah penting bagi memudahkan tuntutan berikutnya kerana pembayaran BRIM dilakukan secara 3 peringkat. Selain itu, rakyat Malaysia yang layak masih berpeluang menerima BRIM dengan membuat permohonan dalam tempoh rayuan. Bantuan Baucer Buku 1 Malaysia BB1M di Politeknik Seberang Perai PSP Pulau Pinang, seramai 4,850 pelajar menerima BB1M berjumlah RM250 setiap seorang. Penyerahan dilakukan secara berperingkat. Menurut pengarah PSP Zulkifli Arifin, ia membabitkan peruntukan RM1.12 juta. Mereka yang menerima BB1M termasuk pelajar yang sedang menjalani latihan industri di luar kampus. Sehinggalah minggu hadapan kita
ikut peringkat, kita ikut semester. Dan tu kalau di politeknik ni yang umumnya kita ada 6 semester, maknanya kita akan bagi 6 peringkat lah, 6 kali. Semestinya bantuan ini juga dapat meringankan beban keluarga saya sebab tanggungan keluarga saya ini amat banyak. Oleh itu, penyerahan baucer buku ini sangat penting buat keluarga kami. Alhamdulillah, dia akan bantu pembelajaran saya. Dan insyaAllah bantuan tu kami akan gunakan sebaik yang mungkin untuk manfaat pelajaran kami. Lagipun saya jurusan in computer. So maybe akan memerlukan banyak buku untuk rujukan dan sebagainya. Ya. Majlis penyerahan baucer disempurnakan Ketua UMNO bahagian Permatang Pauh, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said. Dalam majlis ini, seramai 20 pelajar PSP yang terjejas dengan bencana banjir di kawasan Pantai Timur turut menerima bantuan khas. Untuk bantuan banjir ni, mungkin duit tu saya salurkan kepada ayah saya sendirilah kerana rumah saya sendiri pun dinaiki air dan perlukan penambahbaikan kat rumah tu sendiri. Bantuan sebanyak RM20,000 itu merupakan sumbangan wang terkumpul hasil kutipan derma kilat daripada para pelajar dan juga pensyarah-pensyarah PSP. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima 41 bantahan yang memenuhi syarat bagi tujuan siasatan tempatan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, SPR yang selesai menjalankan sesi siasatan itu hari ini menerima 64 representasi bantahan sepanjang siasatan selama 2 minggu. Tan Sri Aziz dalam satu kenyataan berkata, ia diadakan di 10 tempat siasatan tempatan seluruh negeri Sarawak. Bantahan yang diterima adalah daripada kategori pihak berkuasa tempatan PBT dan sekumpulan orang seramai 100 orang atau lebih yang nama mereka ditunjukkan dalam daftar pemilih semasa bagi bahagian-bahagian pilihan raya berkenaan. SPR juga katanya amat berpuas hati dengan setiap representasi bantahan dan penjelasan yang dikemukakan semua pihak pembantah semasa pendengaran diadakan. SPR akan meneliti setiap representasi bantahan tersebut yang dikemukakan secara bertulis dan secara lisan dan setiap bantahan yang diterima akan dipertimbangkan secara adil. Keputusan-keputusan siasatan tempatan ini akan diumumkan semasa sesi pameran dan bantahan kali kedua yang akan dimaklumkan nanti menerusi notis yang akan disiarkan di akhbar tempatan dan di portal rasmi SPR. Usaha pengkomersialan padi bukit di Sabah dan Sarawak. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memperuntukkan sejumlah RM70 juta subsidi baja dan racun untuk sektor pertanian itu. Daripada jumlah itu, 90% subsidi akan digunakan di Sarawak sebagai pengeluar utama untuk memajukan tanaman padi bukit yang membabitkan tanah seluas 71,000 hektar. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, racun dan baja tersebut akan diedar oleh Pertubuhan Peladang Tempatan yang akan dilantik kemudian. Ia melibatkan baja kompaun 200 kg, urea 100 kg, racun 8 liter dan paraquat 24D 4 liter masing-masing untuk setiap hektar. Pada masa ini, perusahaan padi bukit di Sarawak hanya mampu mengeluarkan kurang dari 1,000 tan sehektar meskipun harga semasa komoditi tersebut mencecah RM5 sekilogram. Ini kerana sebelum ini, penanaman padi bukit hanya bertujuan untuk menampung sara hidup dan makanan sendiri selain perlu ditanam di lokasi lain selepas dituai disebabkan ketiadaan baja. Kajian projek perintis teknologi padi bukit yang dijalankan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI sejak 2009 yang membolehkan padi ditanam secara kekal juga dapat memberi impak dalam menambah keluaran dan pendapatan keluarga petani padi bukit dan Huma. Dengan itu, beliau yakin program subsidi dan teknologi MARDI tersebut dapat meningkatkan keluaran beras istimewa itu dan dapat dikomersialkan ke pasaraya besar di seluruh negara. Datuk Seri Ismail Sabri menyatakannya selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Program Skim Subsidi Baja dan Racun Padi Bukit Huma bagi Sabah dan Sarawak di Kampung Gahat Serian. Program skim subsidi itu dijangka dapat meningkatkan pendapatan 63,000 keluarga tani padi bukit di Sarawak. Pelaksanaan kempen turun harga barang mulai 1 Mac lalu banyak membantu pengguna dalam mengurangkan perbelanjaan harian. Orang ramai di Sabah berpuas hati kerana harga barangan di beberapa pusat beli belah diturunkan seperti yang mereka harapkan.
Bagi pengguna, kempen turun harga barang bukti kerajaan prihatin dan serius dalam usaha meringankan beban kos hidup rakyat berpendapatan rendah dan sederhana. Manakala bagi pengurusan pasaraya, ia peluang untuk mereka mempromosi premis perniagaan. Kami berasa banggalah sebab harga barang sudah turun. Kami berterima kasih dengan kerajaan juga lah. Mesti diteruskan sebab meringankan beban kepada rakyat. Sebagai rakyat sangat bersyukur atas penurunan harga barang dan banyak barang-barang seperti di sini sudah turun harga dan kami punya banyak pilihan harga yang murah. Terima kasih kepada kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Pemilihan superstore ataupun supermarket yang menyertai program ini ada mengikut rela daripada penjaga-penjaga berkenaan. Bukan kita yang pilih, kita buat perbincangan, kita buat engagement dengan pasaraya-pasaraya dan bila diorang sanggup untuk join dalam kempen penurunan harga ini dan kita akan ambil diorang lah. Kempen ini kita ada sediakan lebih 300 lebih barang lah di sini yang additional lah. Yang lain biar harga kepatutan kita masih ada jual di sini juga lah. Tapi untuk highlight yang kempen ini kita ada tambah itu item lah. Projek rancangan tebatan banjir RTB Hilir Lembangan Sungai Krian kini 22% siap dan dijangka dapat disempurnakan November nanti. Pembinaannya dapat menyelesaikan masalah banjir kilat dan hakisan tebing sepanjang 15 km di daerah seberang perai selatan Pulau Pinang. Ini termasuk Kampung Simpang 3, Kampung Sanglang dan Kampung Teluk Ipil. Projek itu membabitkan kos RM96 juta merangkumi pampasan kepada 86 buah keluarga yang tinggal berhampiran sungai berkenaan. Dengan adanya projek yang menelan belanja hampir RM100 juta ini, penduduk-penduduk di kawasan sekitar akan lebih gembira, mereka akan lebih selesa, tidak rasa gusar apabila berlaku hujan lebat ataupun air pasang dan mereka akan lebih rasa selamat dari segi tanam-tanaman mereka, kelapa sawit, padi tak akan terjejas dengan banjir. Beliau meninjau perkembangan projek itu di Sungai Krian. Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Pulau Pinang, Muhammad Khuzai Hussain dan Adun Sungai Aceh, Datuk Mahmud Zakaria. Projek naik taraf keseluruhan Sungai Krian sepanjang 40 km meliputi 3 negeri iaitu Kedah, Perak dan Pulau Pinang dengan kos keseluruhan RM450 juta. Satu garis panduan baharu akan dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bermula 13 Mac ini bagi permohonan pelan tambahan dan perubahan pada rumah kediaman di Ibu Negara. Antara penambahbaikan dalam garis panduan terbaru ini ialah pemohon boleh mendapat keputusan permohonan pengubahsuaian kediaman mereka hanya dalam masa seminggu selepas permohonan dihantar. Namun garis panduan ini hanya terpakai bagi kediaman rumah teres di atas lot bersaiz kecil iaitu tidak lebih 18 kaki lebar dan panjang 65 kaki atau kurang. Manakala kediaman jenis rumah bandar, townhouse, rumah kluster, rumah berkembar, banglo atau rumah kediaman di bawah hak milik berserata tidak termasuk dalam garis panduan ini. Timbalan Pengarah Jabatan Reka Bentuk Bandar dan Bangunan DBKL, Tumiran Sumari berkata, DBKL telah mengenal pasti hampir 30% rumah kediaman di Kuala Lumpur tiada kelulusan pengubahsuaian dan bagi penduduk Kuala Lumpur yang telah membina dan mengubahsuai rumah tanpa memperoleh kelulusan, mereka diminta agar mengemukakan pelan bagi tujuan penyelarasan dan kelulusan DBKL sebelum 30 Jun 2015. Denda tetap kena denda, ya. Cuma pengurangan itu bolehlah kita bincangkan. Mana dalam jatuhan kuasa nanti kita akan bincangkan berapakah patut denda yang kenakan. Ini kemungkinan saya cakap, kemungkinan kita akan bagi kurang lah, minimum 5 kali itu minimum lah. Kalau perniagaan maksimum 20 kali ruang perniagaan. Jadi kalau ditanya kena denda, jawapannya ya. Macam mana pun boleh merayu, sebab kalau tak puas hati ataupun memberi beban, kita boleh bawa jatuhan kuasa simpan kepada Datuk Bandar untuk pengurangan ataupun pengecualian denda.
Melalui garis panduan baharu ini juga secara tidak langsung dapat mengurangkan birokrasi, rasuah dan imej buruk pada DBKL. Beliau ditemui pemberita selepas sesi pandangan Wakil Persatuan Penduduk dan Juru Perunding bersama Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Faizal Haji Talib di Ibu Negara. Perkhidmatan Komuter Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB mengalami gangguan atau kelewatan waktu perjalanan di antara laluan segambut KL Sentral Salak Selatan sejak Isnin hingga 30 April depan. Menurut KTM, dalam satu kenyataan, gangguan tersebut disebabkan kerja-kerja menaik taraf sistem persemboyanan yang sedang dijalankan di Lembah Kelang bagi meningkatkan mutu perkhidmatan train. Kenyataan itu menyebut sepanjang tempoh tersebut, perkhidmatan KTM komuter di kedua-dua laluan iaitu Batu Cave Pelabuhan Kelang dan Rawang Sungai Gadut berkemungkinan akan mengalami kelewatan 5 hingga 10 minit. Pembatalan perkhidmatan juga dijangka akan berlaku. Bagaimanapun, KTM akan sedaya upaya meminimumkan gangguan atau kelewatan perkhidmatan tren ketika kerja-kerja naik taraf dilaksanakan. Orang ramai boleh melayari laman sesawang KTM Berhad di www.ktmb.com.my atau menghubungi pusat panggilan KTM melalui talian 1300 88 5862 untuk maklumat lanjut. Pengusaha pusat pelancongan di Sabah digesa memberi kerjasama kepada agensi berkaitan bagi menangani wabak denggi yang semakin membimbangkan. Ia bukan sahaja untuk kesihatan pekerja sektor tersebut, malah imej negara di mata asing. Di mana resort di seluruh Sabah ini supaya mereka harus berhubung dengan Kementerian Kesihatan supaya kawasan tersebut bersih daripada pembiakan nyamuk, dan juga barangkali ini dapat dibuat secara gotong royong lah. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri terus memperhebat aktiviti pencegahan denggi. Tumpuan adalah di lokasi panas sekitar Kota Kinabalu, antaranya Kampung Likas, Sembulan, Tanjung Aru dan Penampang. Nyamuk, ya dia lari semualah. Satu untuk kesehatan, budak-budak apalagi kecil begini kan. Satu di luar rumah harus membersih. Dengan ada foggingnya gini, betul-betul kebaikan. Nyamuk pun tidak ada. Ini satu penyemburan yang baik lah. Sebab Kampung Likas ini didapati nyamuk yang dikatakan berbahaya. Jadi harap seringkali lah dilakukan penyemburan seperti ini. Ops Mega Denggi akan diadakan sepanjang Mac ini. Polis Melaka percaya dapat menyelesaikan kira-kira 50 kes curi motosikal di Melaka Tengah dengan tertangkapnya 9 ahli geng cicak Bukit Larang di sekitar negeri itu sejak 2 hari lalu. Kejayaan itu berikutan tertangkapnya ketua geng berkenaan yang dikenali sebagai cicak di sekitar Semabuk. Susulan tangkapan itu, polis menemui 30 rangka motosikal jenis Honda EX5, Yamaha 125Z, Yamaha RXZ, Kawasaki RR dan Honda Wave yang dibuang ke dalam sungai di sekitar Umbai. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah berkata, 8 ahli geng itu berjaya diberkas dalam beberapa siri tangkapan. A Kanun Kesiasaan, Seksyen 411 Kanun Kesiasaan dan juga Seksyen 414 Kanun Kesiasaan. So ini adalah merupakan satu kejayaan besar bagi tahun 2015. Polis Kota Kinabalu berjaya menumpas 4 kumpulan penjenayah sekaligus menyelesaikan pelbagai kes jenayah di sekitar bandaraya itu. 4 geng terbabit yang berjaya ditumpaskan adalah geng Baju Pengantin, geng Alfa Rizal, geng Kampung Kolam Damai dan geng Lokop. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu, Ketua Polis Daerah SCPM Chandra berkata, kejayaan tersebut membawa kepada penyelesaian pelbagai kes jenayah membabitkan kerugian lebih RM15,000. Sebuah butik pengantin di Likas Plaza di Likas. Pengadu adalah seorang perempuan 50-an, kerja
syarikat pengantin tu. Harta yang terlibat adalah beberapa pasang ataupun pakaian baju pengantin. Kerugian lebih kurang 1,500. Selain geng baju pengantin, 3 kumpulan lain yang berjaya ditumpaskan merupakan geng yang terbabit kes curi dan pecah kereta, kes pecah rumah dan bangunan dan kes pecah rumah dan motosikal yang merekodkan jumlah kerugian tertinggi iaitu RM7,700. Kesemua anggota kumpulan tersebut ditangkap dalam serbuan berasingan antara 18 hingga 27 Februari lalu. 13 suspek ditangkap berumur antara 14 dan 49 tahun dan 6 daripadanya didapati positif dadah. Kesemua suspek disiasat mengikut 4 seksyen berasingan iaitu Seksyen 379, Seksyen 379A, Seksyen 380 dan Seksyen 457 Kanun Kesesaan berdasarkan kesalahan masing-masing. Lebihan dagangan Malaysia bagi Januari 2015 meningkat 41.8% menjadi RM9.01 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan negara mencatatkan lebihan dagangan buat 207 bulan berturut-turut sejak November 1997. Nilai ekspor Januari kekal tinggi pada RM63.6 bilion, manakala import berkurangan 5.3% kepada RM54.59 bilion. Bagaimanapun jumlah dagangan tempoh dikaji pada RM118.2 bilion, susut 2.8% berbanding 2014. Namun prestasi itu adalah selari dengan prestasi dagangan serantau. Ekspor barangan perkilangan menyumbang 76.5% kepada jumlah ekspor dengan ekspor barangan elektrik dan elektronik meningkat 6%. Ekspor ke ASEAN meningkat 1.8%, Kesatuan Eropah 3.7%, Amerika Syarikat 18.1% dan India 14.7%. Namun ekspor ke Jepun merosot kepada RM7.45 bilion manakala ekspor ke China susut 22.7% kepada RM6.45 bilion. Semakan audit akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sebarang kompaun dikenakan kepada syarikat yang belum mendaftar cukai barang dan perkhidmatan GST. Langkah ini bagi memastikan hanya syarikat yang mencatat nilai jualan melebihi RM500,000 sahaja dikenakan tindakan. Kerana maklumat yang kita ada adalah berdasarkan daripada LHDN atau SSM di mana adalah boleh dikatakan nilai jualan untuk tahun lepas. Maka apabila membuat audit, ada yang juga sebenarnya tidak boleh dikatakan perlu mendaftar, tetapi ada yang juga perlu didaftarkan. Datuk Chua turut menyarankan syarikat yang telah mendaftar untuk kerap menyimak laman web Kastam Diraja Malaysia bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai sistem cukai itu. Beliau ditemui media selepas merasmikan Konvensyen Hartanah Malaysia MAREC 2015. Mengulas mengenai trend peningkatan harga rumah di Malaysia, Datuk Chua menjelaskan ianya semakin terkawal. Statistik Indeks Harga Rumah Malaysia mencatatkan penurunan sebanyak 12.2% pada 2014 berbanding tahun sebelumnya. Namun, beliau menjangkakan pembelian kediaman tahun ini meningkat memandangkan lebih banyak pemaju kini memberi tumpuan kepada pembinaan rumah mampu milik. Persatuan Insurans Hayat Malaysia menerusi satu kenyataan hari ini memaklumkan insurans hayat dikecualikan daripada cukai barang dan perkhidmatan GST. Antara produk lain yang dikecualikan termasuk polisi seumur hidup, endowment, anak, pendidikan dan annuity. Bagaimanapun, premium bagi rider bukan hayat seperti penyakit kritikal, perubatan dan kesihatan serta kemalangan diri akan tertakluk kepada charge GST. Ini kerana rider bukan hayat didefinisikan sebagai rider yang tidak meliputi kematian semula jadi. RHB Islamic Bank berhad menjangkakan pertumbuhan pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana PKS tahun ini susut kepada 20% berbanding 37% tahun lalu. Menurut pengarah urusannya Ibrahim Hassan, penurunan ini adalah berikutan keadaan ekonomi 2015 yang agak mencabar. Albeit there'll be a slower it will be more challenging and it will be slower in 2015
in terms of the economic outlook. We believe that we should be able to maintain the momentum that was created towards the end of last year. So we are expecting lower growth. For your information again, RSB Islamic is the first bank to collaborate with Beliau ditemui media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman bersama Malaysia Development Corporation Sendirian Berhad MIDC. Memorandum ini bertujuan bagi menawarkan pembiayaan eksklusif kepada syarikat PKS Bumiputra berteraskan teknologi di bawah skim dana pengembangan perniagaan Bumiputra BEF. Kejohanan tenis BMW terbuka Malaysia. Pemain bukan pilihan dari Jerman, Karina Witthoff bakal berdepan tugas getir pada aksi suku akhir selepas menewaskan pemain pilihan kelima Klara Kokalova straight set. Menanti Witthoff pada suku akhir, pemain pilihan pertama kejohanan Caroline Wozniacki. Witthoff yang berasal dari Jerman nyata berada di tahap terbaik apabila mengheret perlawanan ke penentuan tie break di set pertama. Biarpun Kokalova cuba melawan, namun pemain Republik Czech itu tumpas 6-7 dalam masa kurang sejam. Seakan kepenatan di set kedua, Kokalova langsung tidak melawan apabila memberikan Witthoff kemenangan mudah 6-0 sekaligus layak ke suku akhir. Pemain Cina Zhu Lin. Wozniacki hanya memerlukan masa 1 jam 15 minit. Menanti Witthoff ialah pilihan pertama kejohanan Caroline Wozniacki. Pemain Denmark itu menewaskan pemain Cina Zhu Lin. Wozniacki hanya memerlukan masa 1 jam 15 minit menundukkan Zhu Lin dengan kemenangan 6-4, 6-1. Bola sepak Liga S, Harimau Muda mengalami kekalahan kedua malam semalam apabila tumpas di tangan Warriors FC 3-1 di Stadium Hang Jebat, Melaka. Skuad kendalian Razib Ismail itu kini terperosot di tangga tercorot tanpa sebarang mata selepas dua perlawanan Liga Singapura setakat ini. Stadium Hang Jebat Melaka menjadi venue tuan rumah Harimau Muda dalam saingan Liga Singapura menentang Warriors FC. Pelawat hanya memerlukan 13 saat untuk berada di depan apabila hantaran jauh dari sebelah kanan mudah disambar Nicholas Velez untuk Warriors di depan. Bagaimanapun, kedudukan itu berjaya disamakan pemain Harimau Muda apabila serangan dari sebelah kiri berjaya menghasilkan gol. Faizat Ghazali menaduk masuk gol penyamaan pada minit ke-15 untuk kedudukan 1-1 di babak pertama. Warriors mula menekan Harimau Muda di babak kedua. Menyaksikan dua lagi gol dihasilkan pelawat. Si Jiayi mudah menaduk masuk gol kedua hasil sepakan penjuru pada minit ke-58. Sementara gol ketiga Warriors dihasilkan Nicholas Velez selang 8 minit kemudian untuk gol kedua peribadi dalam perlawanan ini. Kekalahan ini menyaksikan skuad kendalian Razib Ismail terus kekal di tangga terbawah Liga selepas tumpas 1-3 di tangan DPMM Brunei dalam perlawanan pertama. Dalam saingan Liga IPT pula, skuad Universiti Teknologi Mara UiTM Perlis berazam untuk mengekalkan kejuaraan buat kali ketiga berturut-turut dalam kejohanan Liga Institusi Pengajian Tinggi IPT Division 1 tahun ini. Rektor UiTM Perlis, Profesor Datuk Dr. Ahmad Rizwan Abdul Rahman berkata, latihan telah bermula sejak Januari lepas di bawah bimbingan jurulatih Manjaman yang juga bekas pemain pertahanan Perlis. Seramai 25 pelajar telah dipilih untuk membentuk pasukan itu termasuk 8 pemain lama. Pihaknya juga sedang berusaha mendapatkan penajaan untuk pasukan itu. Sebelum ini, semua perbelanjaan berjumlah kira-kira RM150,000 setahun ditanggung UiTM Perlis selain sumbangan peribadi daripada orang perseorangan. Pihak penaja selalu dapat cari professional team untuk dia taja. Jadi memanglah kita nak cari penaja yang sikit-sikit dari segi alumni, di mana-mana organisasi kita carilah supaya membantu pelajar ini, membantu UiTM sebenarnya untuk menanggung perbelanjaan sebab ini melibatkan pengurusan jugalah. Beliau bercakap demikian pada sidang media majlis memperkenalkan pasukan Division 1 Liga IPT 2015 UiTM Perlis di Arau. Pasukan bola sepak UiTM Perlis pernah menjadi Johan Kelayakan Liga IPT 2010, Johan Division 3 2011, Naib Johan Division 2 2012, Naib Johan Piala Kementerian Pengajian Tinggi dan Piala Menteri Pengajian Tinggi tahun lepas.
Dalam pertandingan pembukaan esok, UiTM Perlis akan bertemu pasukan MMU Selangor di Stadium UiTM Perlis. Bola sepak Liga Premier. Rekod tanpa kalah Kedah akhirnya lebur di tangan PKNS FC apabila skuad Lang Merah tumbang 1-2 di tangan Sang Semut Merah. Kemenangan ini meletakkan PKNS di tangga kelima Liga dengan 6 mata, sementara Kedah turun ke tangga ketujuh dengan 5 mata. Melayan kunjungan Kedah di laman sendiri, skuad kendalian E.A. Lavarasan hanya memerlukan 15 minit untuk memimpin permainan dengan gol pertama jaringan Fadrin Kadir. Tersentak dengan gol tersebut, Kedah menggandakan asakan ke kubu tuan rumah. Namun penjaga gol G. Jivanaden cemerlang menafikan percubaan pelawat untuk kedudukan 1-0 kekal hingga tamat babak pertama. Bersambung separuh masa kedua, Kedah memperkemaskan rentak permainan dan Muhammad Hanif hampir meledak gol penyamaan tetapi diselamatkan Jivanaden. Ketika Kedah gairah memburu gol penyamaan, Gabriel Miguel Guerra menghukum pertahanan pelawat dengan gol kedua PKNS FC pada minit 87. Kedah berjaya merapatkan jurang hasil jaringan Muhammad Syafiq namun sudah terlambat untuk menyekat kemenangan PKNS FC. Tamat perlawanan, PKNS FC 2, Kedah 1. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyambut baik arahan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak supaya Ketua Audit Negara mengesahkan secara bebas akaun 1MDB sebelum menyerahkan laporan itu kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara untuk penelitian lanjut. Tan Sri Muhyiddin percaya pengauditan yang telus, bebas dan menyeluruh penting bagi membersih nama dana pelaburan strategik milik kerajaan itu daripada sebarang tuduhan penyelewengan dan salah laku. Oleh kerana dakwaan terhadap 1MDB melibatkan urus niaga korporat yang agak kompleks serta menyentuh kepentingan negara dan kerajaan, Ketua Audit Negara mesti diberikan sokongan untuk menyiapkan laporan lengkap dan komprehensif. Ia penting untuk memulihkan reputasi 1MDB dan mengembalikan keyakinan pelabur. Pada masa yang sama, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara boleh memulakan siasatannya sendiri tanpa perlu menunggu laporan Ketua Audit Negara disiapkan. 1MDB sentiasa memandang serius semua dakwaan yang dilemparkan terhadapnya, terutama di media sosial. Untuk membersihkan namanya, 1MDB hendaklah mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang melemparkan tuduhan tidak berasas. Tan Sri Muhyiddin menegaskan sebarang usaha untuk menangani isu 1MDB tidak wajar melibatkan tindakan menyelamat atau bail out syarikat tersebut dengan menggunakan dana awam. Pos Malaysia dicadangkan mengeluarkan stem khas sempena pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 5 2015. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata, 5 merupakan acara bertaraf antarabangsa dan amat sesuai diabadikan pada stem dan sampul surat. Perkara itu akan dibincangkan bersama Pos Malaysia. Bercakap pada sidang media Langkawi, Datuk Jalani juga memberi jaminan liputan telekomunikasi adalah lancar sepanjang penganjuran acara itu. Memaklumkan kepada semua pemberi perkhidmatan supaya sentiasa memantau dari segi liputan telekomunikasi sepanjang perjalanan 5 ini. Baik saudara, dahulu lain, sekarang lain. Wanita hari ini bukan lagi sekadar tenaga sokongan. Sebaliknya mampu menakluki jawatan tertinggi dalam apa jua sektor yang sebelum ini lebih dikuasai golongan lelaki. Justru tanggapan wanita sering dianggap insan lemah tidak lagi relevan dalam zaman ini. Nurliana Zulkifli mendekati Tan Sri Rafidah Aziz, tokoh wanita yang banyak berjasa dalam pembangunan wanita di Malaysia. Ketokohan Tan Sri Rafidah Aziz sememangnya tiada tandingan. Terkenal dengan gelaran wanita besi, beliau antara tokoh wanita yang cukup disegani hingga kini. Baginya, jantina bukan penghalang untuk membataskan apa yang ingin dilaksanakan. Jadi bagi saya lah personal, tak pernah ada rintangan. Agaknya kerana saya tidak membenarkan rintangan menghalang saya. Sebabnya saya tidak pernah membenarkan faktor-faktor jantina menjadi ukuran saya. Jadi saya bila buat kerja, saya buat kerja sebagai individu. Jadi orang tak pernah pandang saya sebagai wanita. Ramai juga wanita masih hari ini mengatakan kami ni jantina yang lemah.
Saya selalu kata yang lemah tu awak peribadi, jangan libatkan kami ramai-ramai, kami tak lemah. Ini sikap. Jadi bagi saya, mungkin pada masa itu juga kawan-kawan yang lain ada mungkin 2-3 orang yang menghadap diskriminasi bukan kerana suasana, kerana rintangan dalam diri. Penglibatan wanita dalam apa jua bidang bukanlah sekadar pengisian kuota yang ditetapkan. Bagi beliau, wanita perlu dianggap sebagai unit penting dalam setiap sektor. Justru, wanita perlu bijak membahagikan masa antara keluarga, kerjaya dan suasana setempat. Ini sekaligus menepis tanggapan terhadap keupayaan wanita. Jadi, kita wanita harus mengasingkan perkara ini. Sebagai ibu di rumah, sebagai isteri di rumah lain daripada sebagai anak dan adik kakak. Di luar, dalam kerja luar, mestilah sebagai individu berkeupayaan. Jadi supaya orang tahu bahawa kita ini dinilai dari segi peribadi kita, individu kita, kapasiti kita, bukan kerana gender kita, jantina kita. Sebagai insan yang lama dalam arena politik serta pernah menggalas jawatan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tan Sri Rafidah berani mendepani cabaran serta tomahan yang dilemparkan. Orang buat saya macam-macam. Tak apa. Asalkan saya, Tuhan balas balik pada dia. Dan saya insya-Allah tetap macam saya juga. Politik pada saya ialah, dan ini yang kita buat selama-lamanya dengan Kak Esah Arwah dulu, Tun Fatimah semua, ialah politik akar umbi. Bukan politik kita di awang-awangan di Kuala Lumpur ni. Jadi dengan itu, politik kita adalah diam-diam ubi berisi. Tahu-tahu aja mekanisme kita, jentera kita berjalan hari-hari tanpa disedari. Bilihan raya, clean sweep tiap-tiap kali parti. Maka tak hairanlah dengan kredibiliti serta ketegasan Tan Sri Rafidah menjadikan beliau begitu dihormati setiap insan yang ingin mengenalinya. Hendakkan ramai wanita melibat diri dalam apa juga bidang yang dalam mana dia boleh meningkat keupayaan dia, dan dengan itu wajar, layak diberi pertimbangan. Itu yang saya hendak. Nurliana Zulkifli, Berita RTM. Baik saudara, Nasional 8 berakhir di sini. Best 5.10 diteruskan bersama Faris. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.